Itu hari okey sikit, dah reda dah. Lepas dia bagi ubat radang lah. Sabtu Ahad itu hari berjalan, banyak jalan pergi airport, pergi Singapura. Airport jauh, kena balik. Masa dia luka balik lah. InsyaAllah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yu'ana. أعوذ بك من شر ما صنع أبو لك بنعمتك علي وأبو فاغفر لي لا يغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita lagi sekali untuk terus istiqamah. Allah beri kita ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk kita memulai hari kita. Maghrib ni hari permulaan bagi orang Islam. Adapun memang kita nampak yang digembar-gembur dan dikempen dan padanya juga ada fadilat yang besar tu waktu subuh. Ya. Sebab kita sinonim dengan tidur dan bangun tu ibarat permulaan. Walhal permulaan kalau nak dikira, nak dijaga, permulaan itu yang utama, dipanggil solat wusta, yakni solat pertengahan tu, yakni solat asar. Kenapa nak dijaga waktu itu? Pertama, waktu solat itu sendiri. Yang keduanya, waktu itu, waktu asar ni dah ke arah hari yang penutup dan nak gelincir matahari, nak masuk hari baru. Dan waktu itu juga kita tengah kelang kelibut, dia panggil. Tengah kelang kelibut dengan urusan kita yang kita dah mulai dari pagi. Jadi waktu itu kita dah nak penghujung lah, penghujung tenaga kalau kita tengok
memang penghujung asar. Letihnya, penatnya, dan ketika itulah ramai kalau kita tidak faham dengan sebenarnya kefahaman, maka terlepaslah kita untuk menjaga permulaan hari kita. Itulah maghrib. Dan ianya sangat bertepatan dan sangat, kalau kita hayati dengan usul perbahasan hakikat kehidupan ni, soft, sidik, amanah, fatanah, tabligh. Kita syarah hidup kita ni jemaah sekalian, baru kita nampak, kita tafsir hidup kita, baru kita nampak perletakan amalan. Terutama dalam bab masa. Kita dah masuk bulan lepas sentuh dalam bab fatanah. Ini yang ketiga, kita tutup pada perbahasan masa. Yang hak waktu, hak dalam waktu. Orang yang bijak dalam kehidupan adalah orang yang menguruskan masa dia. Masa yang dikurniakan, diadakan oleh Allah kepada dirinya itu, dilihat hanya kegunaan satu saja, iaitu untuk akhirat. Walaupun dia lakukan perbuatan dunia. Namun orang yang bijak, kata Nabi SAW, Al-Kayyis mandana nafsah. Orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Amila lima ba'dal maut. Amalan selepas kematian. Jadi memang tak ada pecahan dua masa dah. Yang ada satu saja masa sepatutnya. Sebab tu Allah bersumpah demi masa. Wal asr, dan masa pula sumpahnya itu demi masa pula letak pada waktu asar. Demi masa, dan asar tu satu tapi dikaitkan dengan kerugian. Ada juga waktu wadduha, demi waktu duha. Ini demi waktu asar, demi masa asar. Demi masa tu kita faham, tapi lepas pada tu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, semua, tidak terkecuali dia tu ada harta ke, tak ada ke, dia sihat ke, dia sakit ke, dia isteri seorang ke, dia isteri empat ke, dia tak ada isteri lagi ke, dia ada anak seorang ke, anak ramai ke, tak ada anak ke. Sebab ramai orang kata kan, untunglah kau anak ramai, macam itu. Untunglah kau, biasa dia kata untung kan dengan benda. Untunglah kau duit banyak, aku tak ada. Walhal Allah dah nyatakan keuntungan hanya kepada illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Semua manusia rugi kecuali orang beriman. Bagaimana orang beriman itu? Menterjemahkan amal. Beriman mesti ada manifestasi dia, mesti ada penterjemahan dia. Amanu wa amilus salihat. Bila sebut tentang salihah, amalan yang baik, syariat yang menentukan atau sangat terkait rapat dengan amalan yang ini, masa itu adalah solat. Dan dia meliputi seharian kita, setiap waktu dia ada. Dia start daripada pagi tu, atau kira malam ni, lepas tu ni maghrib ni, kemudian pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam ada saja dia. Macam itu. Antara amalan yang menggunakan masa pada setiap masa yang ditentukan. Jadi orang beriman itu sangat menjaga amalan yang utama ini, yakni solat. Maka disitulah kebijaksanaan bagi orang beriman itu digambarkan oleh Al-Imam Ibn Atta'illah As-Qadari rahimahullah ta'ala alaih dalam perbahasan fatanah bulan lepas, membincangkan, dia akan nampak pada hikmah waktu ni, hak dalam waktu, hak dalam waktu, dan hak waktu. Bagaimana nak membezakan dia? Hak dalam waktu yang mana melibatkan segala suruhan, taklif, pertanggungjawaban, melibatkan syarak. Sebagai contoh, dalam waktu subuh ada solat subuh, dalam waktu zuhur ada solat zuhur, dalam waktu asar ada solat asar, dalam waktu maghrib ada apa amalan yang ada pada waktu itu, lalu dipertanggungjawabkan untuk melakukannya. Malah ada tuntutan padanya. Sebagai contoh, solat fardu, kefarduan, difardukan.
Ada tuntutan kewajipan. Sebagai contoh, menuntut ilmu. Dalam waktu ini, apa tuntutan yang dituntut ketika ini? Contoh, menuntut ilmu dia. Dia akan mengisi masa dia dengan hak yang telah dipertanggungjawabkan. Apa sebenarnya waktu itu perlu diisi dengan yang benar. Tiada pengisian yang saja-saja, tak ada. Tahu nak buat apa, tahu dah. Entah saja. Tak boleh. Dia mesti ada masa yang perlu diisi. Dan isi masa itu, kalau dilihat dengan perbuatan amal, perbuatan yang kita terjemahkan dengan solat, itu diterjemahkan dengan ingat. Bermulanya solat itu mestilah dengan penterjemahan iman. Iman itulah yang memegang seluruh masa sebenarnya. Sebab apa orang beriman ini tidak rugi? Sebab seluruh masa dia dalam waktu itu dia ingat Allah sepatutnya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat ini surah Imran ni merujuk kepada solat. Tapi dalam penterjemahan solat dia merujuk juga pada perbahasan perbuatan kehidupan kita. Diri, duduk, baring. Kita berdiri, kita mungkin buat macam-macam perkara. Ketika duduk, mungkin juga ada duduk yang buat macam-macam perkara. Ketika baring, juga kita buat macam-macam perkara baring. Maka apa pun posisi kita, waktu itu yang nak diisi ketika itu, saat itu adalah ingat Allah. Dan ingat tu juga nanti akan diterjemahkan dengan syariat lah. Yakni antaranya solat. Tanda orang ingat itu dia solat. Solat tu tanda ingat. Walaupun perbahasan ada dalam perbahasan khusyuk itu sunat. Tapi solat itu fardu, wajib. Kefarduan. Jadi solat tanda dia ingat lah tu. So ada khusyuk tak khusyuk tu ke perbincangan. Selagi mana tidak membatalkan rukun, sempurna rukun dia, okey. Dan dalam penterjemahan amalan itu mestilah berterusan. Habis daripada amalan solat, selesai pada solat, nak buat apa masa lagi? Dia kena berfikir. Akalnya Allah bagi itu, dia kena berfikir, apa masa aku nak buat lagi? Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kata apa? Masa nak antara dua je, kata. Tak diisi dengan baik, maka terisi nanti dengan yang buruk. Itu je. Dia tak ada istilah kosong. Hati-hati masalah. Dia tak ada istilah masa kosong, tak ada. Malah dalam satu hadis qudsi, mafhum hadis rawahu Tirmizi, tuntutan yang mana Allah Taala menyuruh kita, ya abna Adam tafarruq li ibadati. Tengok. Luangkan waktumu. Nampak? Allah suruh. Makna kata luangkan waktu, dia tak ada istilah waktu tu kosong sebenarnya. Sama ada terisi dengan perkara batil atau diisi dengan perkara yang hak. Maka di saat terisi dengan perkara yang batil, luangkan, kosongkan, keluarkan yang batil itu. Duduk saja-saja, menong tak tahu apa, malas-malas nak buat kerja, tak ada terpangan-pangan gitu. Entahlah, tahulah. Dia tak ada istilah orang beriman ni, dia tak ada istilah tahulah. Sebab dia tu dijadikan alat untuk mengabdikan diri pada Allah ni, bekerja. Abdi ni ibadah ila li'abudun ni bermaksud kerja. Kerja yang utama adalah ingat Allah. Ingat. Dalam apa juga keadaan, duduk, baring, diri, ingat pada Allah Ta'ala. Dan ini kita bincang pada awal dulu, ingat dalam konteks apa? Yang disebut amanah. Fatonah ni perbincangan sebelum dia amanah. Allah amanahkan kita menterjemahkan segala perbuatan. Dan fatonah tu bincang ni adalah sebenarnya perbuatan. Allah amanahkan kita seorang khalifah yang Allah tiupkan, Allah berikan kesempurnaan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah sempurnakan kita boleh merasai sifat-sifat kebaikan, lalu terjemahkan kebaikan itu. Memang banyak kerja kita jemaah sekalian. Tak ada istilah tak buat apa. Kalau rasa tak buat apa tu, maknanya
kita dah tak pergi kepada purpose, tujuan kita dijadikan. Dia mesti terisi masa tu. Dia dipanggil hak dalam waktu. Dia tak ada istilah berlalu pergi. Itu nama dia kata sia-sia. Itu kata rugi tadi. Orang beriman dia tidak akan ada istilah rugi, kerana diikat dengan iman yang membawa kepada percaya kewujudan Allah, yakni ingat kepada Allah melalui kejadiannya. Apatah lagi Allah jadikan kita, mana boleh kita lupa dia. Bagaikan satu perkara yang mustahil untuk lupa sebenarnya. Tetapi itulah betapa pekatnya ujian kehidupan yang menghijab diri daripada mengisi masa untuk ingat Allah. Yang banyak diingat apa? Masalah. Orang suruh ingat Allah, dia ingat masalah. Tahulah apa jadi. Tahulah. Dia macam itulah. Datang rumutan. Masalah tak perlu diingat. Masalah untuk diselesaikan dengan ingat Allah. Ingat Allah untuk menyelesaikan masalah. Apa masalah sekarang? Susah. Dah, ingat pada Allah. Kenapa dah ingat Allah? Ya Allah yang menjadikan susah. Bukan jadi sendiri. Okey. Dah Allah yang menjadikan. Nak buat macam mana? Terima dululah. Terimalah susah itu. Terima. Kemudian ikhtiarkanlah dengan ingat pada Allah. Apa Allah suruh? Allah suruh buat yang terbaik. Allah suruh buat suruhan, tinggalkan larangan. Dalam susah, janganlah kita buat haram, buat yang Allah murka. Tengah-tengah susah pun buat lagi perangai. Allahu Akbar. Dahlah jatuh ditipu tangga lah. Begitu. Mesti kena ingat Allah tu, sebab Allah yang menjadikan. Bila dah senang, ingat lagi kena ingat. Apa nak diingat? Allah dah jadikan senang ni. Ujian untuk aku ni. Wa ilaina turja'un. Boleh balik ke Allah ke tidak? Bukan fikir aku dah senang ni. Apa kau nak buat ni? Ni kan ada orang dengki ke? Tak boleh ni. Kan dah senang ni kan. Kena buat reserve ni. Aku dah puas susah dah. Apa-apa hati kan jatuh ni. Dia fikir. Dia fikir keadaan dia sehingga masa dia habis memikirkan dunia. Habis. Itu kata habis masa. Patutnya bukan kata tak buat dunia tu kita kena buat juga. Tapi berfikir dia tu, yang menggerakkan hasil fikiran dia, Allah takdirkan dia boleh berfikir tu. Kita Allah bagi daya untuk itu, kelebihan manusia yang Allah berikan takdir memilih. Allah bagi takdir kita lah memilih dengan takdir Allah yang bagi izin kita memilih. Kelebihan lah. Binatang tak ada pilihan. Lembu kan. Kalau bagi pilihan, tahun ni rasanya kita kena sembelih tau. Memang kan? Rasa kita sembelih dia. Tahun ni kita sembelih ada manusia pula katanya. Kalau diberi pilihan, makan rumput. Kalau diberi pilihan tak makan rumput. Harimau. Sial harimau. Tergendap-gendap nak makan orang kan. Ngendap pula kat hutan. Alang-alang duduk kat Bukit Bintang ke kan. Duduk orang perlu gila orang tu. Tangkap orang. Kalau boleh ditangkap, takkan dia makan begitu. Dia buatlah barbecue lah kan. Nampak? Memang tak ada pilihan lah. Tapi kalau tak ada pilihan, dalam ketentuan lah. Itu namanya Allah direct. Gerakkan yang melata atas muka bumi ni. Itu tanda dia tak ada akal tu. Otak ada. Otak rimau keluarkan sebiji. Ni otak rimau. Ini jenis nak otak berani makan otak rimau. Tak ada kerja. Mana boleh lah makan rimau, benda yang bertaring kan. Menyambar, bertaring, dua alam, berbisa. Ada jenis binatang yang tak boleh makan. Jadi kita ada akal berfikir. Allah bagi dia takdir memilih. Hakikatnya ketentuan itu ditentukan Allah untuk kita memilih. Allah di sisi Allah ilmunya yang kekal, tahu kita akan pilih yang mana, Allah tahu. Tapi Allah bagi ilmu untuk kita pilih. Itu kelebihan manusia. Kelebihan manusia yang menyebabkan manusia itu berbeza dengan binatang. Berbeza dengan makhluk yang lain. Apa bezanya? Memilih tadi. Beza.
Itu membezakan kita. Bila memilih, bukan suruh memilih-milih. Tu kena faham pula. Ada baik dan buruk. Mana satu saya nak pilih. Bukan mana satu saya nak pilih. Bila boleh pilih baik dan buruk, apa takdir Allah jadikan kita ini? Allah suruh pilih yang baik. Allah jadikan buruk untuk kita boleh bezakan tidak? Tu je. Bukan katanya saya confused nak pilih. Dah ada baik dan buruk. Why not kita pilih buruk katanya. Siap. Aku tanya kau je lagi. Kat situlah ada hukumannya nanti. Hukuman kerana salah guna. Dia panggil access. Salah guna facility. Facility akal ni mahal. Salah guna satu, tak guna pun satu. Bagi akal tak mau guna. Yang ni apa? Memikirkan tentang kebesaran Allah. Tu guna akal. Akal itu ma'rifah. Yang ni untuk mengenal. Akal Allah bagi untuk diisi dengan ilmu. Akal Allah bagi untuk membawa kita semakin lama makin faham tentang kehidupan ini. Makin kita menikmati amalan yang kita ada ini. Amalan kita buat selama yang hari-hari dah jadi satu kebiasaan. Solat, datang masjid. Tapi di mana akan membezakan kita? Kefahaman kita. Kat mana duduk kefahaman tadi? Tadi akal duduk kena bagi masa. Bagi masa memikir tentang kebesaran Allah. Bagi masa. Sebab tu yatafakkarun termasuk dalam tuntutan amalan. Merenung ni yatafakkarun ni tuntutan mas sekalian. Beramal belum tentu berfikir. Berfikir itu beramal. Sebab tu sebagai contoh majlis ilmu. Majlis ilmu ni buat kita berfikir. Bila buat kita berfikir, yang mana kalau kita beramal belum tentu berfikir. Amalan-amalan yang lain, contoh solat, lagilah tak ada fikir kan. Tak ada berfikir lah. Terus fokus kepada bacaan kita, rukuk, sujud kita. Amalan-amalan yang lain. Even kita berpuasa pun kadang tak fikir pun. Fikir juga Ustaz, bila nak buka. Fikir juga makan apa lah. Dia tak mikirkan puasa ni apa fadilat ni, apa kefahaman kita. Tak dapat kita, melainkan dengan majlis ilmu lah. Sebab tu ilmu ni dia menjadi martabat tinggi kerana membawa akal untuk berfikir kepada asal perkara akal itu. Kerana Allah bagi akal untuk mengenal. Mengenal tu dengan ilmu lah. Kena yatafakkarun ulul albab. Yatafakkarun ulul albab. Memang kena akal. Jadi memang masa ni tidak boleh kita biarkan berlalu begitu saja. Dalam hak waktu, hak yang paling utama tu berfikir. Yang ni ingat tentang Allah Ta'ala. Berfikir tentang anugerahnya, tentang segala nikmatnya. Berfikir kita. Nah, Allah bagi sihat, suruh berfikir. Fikir. Bukan saja-saja Allah bagi sihat. Allah bagi sakit pun suruh berfikir. Bukan menyoal, kenapa aku sakit? Tahulah. Menyoal lain, berfikir lain. Kalau menyoal betul-betul boleh fikir. Tapi kalau fikir terus, dia akan insyaAllah dapat ilham. Cari pula ilmu. Kalau berfikir, tak ada fikir kosong. Dia mesti ada dorongan ilmu. Kan? Nak bagi rasa. Nak bagi kita menjiwai. Dan surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pastikan mati, kata Allah. Aku menguji kamu. Walanabluukum, aku menguji mereka bil syarri, dengan keburukan, wal khair, dan kebaikan. Nampak? Dua-dua ni ujian. Bila ujian, sebut ujian-ujian. Ini pun satu perkara kita kena faham. Baik buruk ujian, sihat senang ujian. Jangan nampak susah je ujian. Tak, sihat pun, senang pun, hidup mati, pendek kata, apanya ada kat hidup ni ujian. Dia sebut ujian, kita bagi tamsil, contoh. Ujian peperiksaan akhir tahun, ataupun peperiksaan, ujian atau peperiksaan, perkara yang boleh dikatakan hampir sama. Apa yang diperlukan? Berfikirlah.
Duduk menung dalam hujan. Buat apa? Tak boleh fikir lah. Tak boleh fikir lah. Kosong lah lagi. Kosong lah. Malah kalau ujian open book test pun, walaupun buka buku, ni kadang-kadang ujian open book test ni boleh jumpa dekat master. Siapa ambil master ke PhD tak ada lah. Buat tesis master lah. Jangan buat mood campuran. Mix mood. Yang saya buat sekarang ni mix mood. Mood campuran. 8, 9, 10 subjek. 8 dah habis. Tinggal 2 subjek. Jenuh. Saya bila belajar ni, rupanya bila start kelas tu, bila exam, rupanya itulah nightmare ni rupanya. Kegelapan, masuk gelap ni. Apa debar ni? Bila habis kelas, lega. Kelas ni aku debar sebab presentation. Apa? Sem tu ada candidate dia. Sem saya ni 2 orang lah. Bila 2 orang tu, tak kau aku, tak aku kau. Memang tak boleh lagi present. Allah. Present kan yang sikit-sikit. Kitab setebal-tebal. Subjek perbandingan agama, isu-isu hadis contemporary saya lepas. Sini buka buku, open book test. Kita senyum tu open book test. Sekali macam nak salin satu kitab pun, men. Allah, lebih baik tak tengok lah. Mana nak berhenti ni? Contoh kan. Sebab tu kena fikir juga. Walaupun open book test kat mana ni, ini soalan ni, rupanya nak suruh kita berfikir kat mana nak dapatkan maklumat yang tepat sesuai dengan soalan. Dia bukan, dia kata tafsir kena hafal. Hafal pun bukan dia fikir pun. Yang hafal pun tentu berfikir. Contoh. Hafizul Quran, baca Quran. Amalan bagus baca Quran ni, tapi jangan main-main. Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, itu orang yang hafizul Quran. Abdurrahman bin Muljam, Ibn Muljam, dia berfikirlah. Jangan kita ingat baca Quran ni dah lepas. Jangan, kalau tak guna akal membaca tu, nak mikir kan. Sedangkan Al-Quran ni tuntutannya rukun iman, bukan rukun Islam ya. Ada orang ingat Al-Quran ni rukun Islam. Yang ni dia lebihkan pada bacaan lisan. Baguslah. Alif lam mim. Harfun mimun harfun lamun harfun 10 pahala, betul lah. Tapi kalau baca tak kena makharijul huruf, tolak. Walaupun tak dapat perfect, dapat dah sikit makah. Tapi baca Quran itu duduk pada rukun iman. Iman ni kena fikir. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab, kalau kita insya-Allah nanti habis kitab ni saya nak bawa pengajian. Ini nak habis dah ni. Sebenarnya nak habis lama dah, tapi banyak extend semua kan. Betul, kadang-kadang saya ulang gaji balik. Ni tinggal satu topik dah habis ni. Ni saya nak bawa ni. Ni sem 1 saya belajar ni. Kajian sifat 20. Bukan sekadar sifat 20 saja, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Macam mana asal muasal sifat 20? Ini kita belajarlah banyak kitab 50 lebih yang kalau kita lihat di alam Melayu ni yang kita duk baca, banyak syarah kitab tu. Dia hasil daripada kitab Ummul Barahin. Ni kajian. Boleh kata keseluruhan yang berbahas tentang tauhid di Nusantara alam Melayu ni berkisar tentang Ummul Barahin. Diambil Bidayatul Hidayah, Jawharut Tauhid. Kan kitab-kitab. Kalau kita lihat, tengok dalam mukadimah ada saja berbagai pendahuluan bab Ummul Barahin ni kita tauhid. Ni teras ni. Kita kena wajib. Dalam kitab ni cuba tengok. Kata ulama salaf, Al-Muhasibi, Risalah Murtarsyidin, ma urifallahu illa bil akal. Tidak dikenali Allah melainkan dengan akal. Amin. Akalnya besar peranan kan. Dan di sini pula akan belajar tentang kenapa ada wajib akal, harus bagi akal, mustahil bagi akal. Apa kena akal? Memang ni. Yang ulama salaf hidup
170 hijrah. Memang hingga 243 hijrah. Salaf yang sebelum golongan mutaqaddimin daripada Nabi SAW 300 hijrah. Ada yang mengatakan 500 hijrah daripada Nabi. Sebab apa letakkan Imam Al-Muhashimi ni? Sebab ada orang kata tak guna akal, guna Quran dan hadis ya. Lah, nak membaca Quran guna akal tu. Cuma bagaimana corak cara kita mentadbir akal itu. Salah takbir akal boleh jadi menyimpang. Sebab tu dalam perbahasan salaf wal khalaf, ada perbahasan salaf yang 300 hijrah ke 500 hijrah. Ada dua pendapat, ada 300, ada 500. Lepas daripada 500 maka datang kaedah khalaf. Khalaf ni ke belakang lah. Khalaf mutaakhirin. Ulama mutaakhirin khalaf ini wujud kaedah takwil. Tu. Takwil ni akal lah. Sebab apa kena akal ni? Sebab dulu pun akal juga, tapi akal mereka aman, memikirkan kebesaran Allah dengan aman. Yang ini kurun terbaik, tak perlu dibahaskan. Mafhum. Contoh, kita lah datang, saya datang naik kereta tadi kata, Ustaz naik kereta motor, kereta. Jadi soalan tentang kereta tu tak timbul dah, betul tak? Ada nak takwil tentang kereta tadi ada. Ustaz, kereta tayar petak ke macam mana tadi? Ustaz, ikut mana? Jalan ke udara? Ini nampak kaya, tak kena kereta lagi ni. Salah zaman umurnya. Zaman ni zaman tak jumpa kereta. Memang takwil lah. Macam itu. Sama lah. Zaman dulu, perbahasan dia jelas, faham. Belum lagi sampai tahap nak membayangkan. Lepas 500 hijrah tu mula akal mula dah masuk. Bila akal masuk, maka rupanya berakal ni lah kita kena jaga. Kalau akal tak jaga, habis. Itu yang tadi, bila akal ni dia bagi masa. Duduk saja macam sekarang tuan-tuan, walaupun tak bergerak, tak buat apa, tapi yang bergerak akal ni. Akal ni bayaran atau pahala besar pada akal, sehingga kan mengatasi amalan yang tidak berfikir. Panggil tafakur dipanggil. Lepas tu penting dipanggil ada merenung, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Itu kita kena masukkan. Kita fikir tentang apa? Nombor satu tadi apa dia? Allah. Yang kita fikir pada masalah tu untuk kita cari saja solution. Berfikir juga, tapi persentasenya tidak boleh mengambil alih keseluruhan sehingga membawa pada kerisauan. Cara nak tengok kita ni berfikir ke arah kebesaran Allah atau ke arah selain Allah yang kebenaran. Ni kaedah lah. Kaedah maknanya kita buat kajian sikit. Memang walaupun dia tak ada indikator dah, tapi kalau kita lihat, sebab kita kait dengan ayat surah Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Okey. Hanya senyap dengan ingat Allah jiwa jadi tenang. Bila ingat tadi dengan kita berfikir. Bila ada masalah kita berfikir, tapi fikiran kita itu ke arah, yakni merenung tanda-tanda kebesaran Allah, menyebabkan masalah yang kita hadapi itu walaupun ada masalah tapi tidak resah, tenang. Itu tanda dia berfikir dengan kebesaran Allah. Kalau lawan kepadanya, dia tidak mampu kaitkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dia berfikir hanya masalah, dia hanya sebut Allah tapi tidak berfikir tentang kebesaran Allah. Bila sebut fikir ni maklum ya jemaah sekalian, bukan fikir tanpa ada landasan. Bila berfikir dia kena buat research, dia buat kajian, buka cerita tentang bagaimana ulama dahulu menghadapi masalah, buka cerita tentang itu, buat dia kena research. Dia bukan duk menong. Tu kan berfikir, tu termenong. Okey. Kan? Tengah kuliah tu begitu, ada berfikir ke termenong? Wallahu alam lah. Jadi saya anggap semua berfikirlah, tak termenong. Ada orang duduk, itu termenong. Tak orang berfikir ni dia mesti akan datangkan hujah, akan datangkan dalil dia, akan datangkan tamsil dia, sehinggalah dapat pencerahan. Dia dapat pencerahan pada perkara itu. Tu berfikirlah tu.
Kalau dia tak dapat pencerahan, makin kusut, makin tertutup, tak berfikir sebenarnya. Walaupun dia buka keruk cari jalan, mana dia tak berfikir. Kerana fikir ni membawa kepada jalan keluar bagi segala perkara. Fikirlah. Betul Allah akan berkata tentang Al-Quran, kamu tak berfikir, afala ta'qilun? Afala yatafakkarun? Masa banyak fikir kita tak? Dah masa banyak habis termenung, habis merungut, habis memikir. Dia tak fikir, dia merungut masalah tu. Dia kalau berfikir, dia mesti akan atur strategi dia. Antara pertama, masa ni aku tengah masalah. Apa Allah suruh buat? Apa ulama buat? Apa sahabat buat? Nabi buat macam mana? Dia ada intent untuk nak tahu. Dia tak syok sendiri hadapi masalah. Ada orang dia hadapi masalah dan lebih parah macam dia seorang dia masalah. Kau tak tahu masalah aku. Kau cakap senang aku ni. Allah, cara macam dia paling hebat. Yang terpaling hadapi masalah. Walau Nabi lah paling berat masalah. Bila sebut masalah, tak boleh challenge Nabi. Nabi paling sehingga dapat gelaran ulul azmi. Dapat Nabi ulul azmi tu, Nabi yang dibebankan dengan masalah dan Nabi berfikir untuk mengatasinya. Berfikir cara Nabi ni apa berlaku? Tengok ketamadunan. Berfikir cara Nabi apa? Tengok kesatuan, kesepaduan, tak berpecah. Berfikir cara Nabi, tengok berkembang. Ini cara berfikir lah. Tu kena belajar juga tu, cara berfikir. Dalam bab patonah ni sebenarnya kita banyak berfikir tentang pendekatan cara berfikir. InsyaAllah. Belum. Okay. Sebenarnya. Baik. Begitu juga jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Begitulah dia, kita bagi azan.
sallallahu alaihi wasallam rabbil salatul qiyamati sayyidina Muhammad wa ba'athna qaman mahmud innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Silanya banyak mulakan Allah SWT khair. Doa lepas azan ni mas sekalian. Pertama doa kepada ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang kadang terlupa, doa selepas azan atau doa yang paling mustajab. Antara waktu yang mustajab. Sebab tu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat darjat mustajab. Kemudian hajat kita, lintah fi kulli hajat. Kemudian kita masih duduk dalam majlis ilmu. So, untunglah siapa yang kata menunggu waktu solat, dia akan dapat azan. Bila dapat azan tu, lepas azan tu mustajab. Dan kita kena faham lah, mustajab ni bukan on the spot turun dalam 24 jam gitu kan? Kita punya mustajab faham turun-turun langit terus. Tak turun mustajab. Dia ingat macam ubat mujarab ke ni? Bukan. Mustajab bermaksud Allah jawab. Dan Allah jawab hak Allah Ta'ala lah. Yang penting dah dijawab oleh Allah Ta'ala. Kita hidup ni, dunia ni kalau kita bahas dalam bab kehidupan kita, dunia dapat dengan dua cara. Cara yang pertama, cara meminta. Dan itu cara yang utama. Bila meminta, itulah padanya ada sifat hamba. Nabi Sulaiman AS meminta kepada Allah Ta'ala. Surah As-Sad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tengok apa jadi? Allah bagi seluruh kerajaan yang tiada tolok banding. Makna mukjizat pada Nabi Sulaiman AS, tabir kat Nabi Sulaiman AS. Meminta. Yang kedua, dengan diberi. Kadang-kadang kita tak minta, tapi dapat. Mana diberilah tu. Kalau dapat sebab aku minta lah tu. Dah tak pusing. Tak lagi pada dua lah. Supaya nak tutup diri kita ni, akulah usaha tu. Dia mula sombong lah. Jadilah korun. Jadilah spesies korun. Sebab ilmu akulah. Sebab usaha akulah. Bukan ilmu kamu, usaha kamu. Diberi tu. Kalau kita dapat, aku tak minta lah ni. Maknanya diberilah. Bila diberi, terus take action. Ni kena tanggungjawab ni. Dah dia bagi ni, kena buat ni. Kalau kita minta, pun dapat. Sebab kita meminta lah. Atas sebab meminta tu Allah bagi. Ya. Udu'uni astajib lakum. Khalas. Jadi, memintalah selalu. Ya Allah suka kita meminta. Dan Allah suka kita meminta-minta. Sebab di situ akan zahir sifatnya yang Maha Agung. Sebab tu kalau kita boleh istiqamah meminta-minta pada Allah. Minta ni, ni pun satu faham juga. Jangan kita ingat semua perkataan kita doa. Itu kena faham. Tapi dalam doa ada perkataan. Doa ni adalah ibadah. Kepala ibadah, silahul mukmin, senjata bagi orang mukmin. Dengan Nabi gunakan perkataan mukmin sebab dia menyatakan kepercayaan. Sebab kita meminta kepada perkara yang kita tak nampak permintaan tu kan. Jadi kita yakin, hanya berpegang pada yakin je. Nampak? Maka dia ada waktu lah meminta ni. Macam contoh tadi lepas azan, sujud akhir atau setiap sujud, meminta tahiyat akhir tu. Kan? Lepas tu kalau imam je, imam tu dia ambil peluang lah. Panjangkan sikit. Kalau kita makmum, kalau imam bangun, jangan kita duduk panjang. Itu makruh pula. Ada setengah tu macam itu. Imam dah bangun, dah duduk sujud lama lagi. Jangan. Tapi kalau imam je, imam pula, dia ambil lah peluang lama sikit. Bolehlah kita panjangkan sikit. Sebab imam panjangkan. Kan? Bagi salam, nak bagi tahiyat akhir tu. Imam tak habis-habis lagi ni lah. Aku dah habis baca lah. Nak baca lagi doa. Ada doa minta jauh pada azab kubur, azab jahannam wa fitnatil mahya wal mamat. Minta tu, kemudian minta lagi doa.
Apa-apa doa lah yang kita hafal. Sebab itu waktu-waktu yang penting. Itu doa. Adapun berkata-kata kita berharap, itu harap. Supaya sekejap lagi kita duduk saya makan, kita hati, haraplah makbul lah doa tadi. Itu kita berharap balik atas doa kita. Kita rojak ilallah, harap. Dia sebab orang salah faham, dia ingat setiap kata-kata tu doa. Cuma ada perbahasan hadis, mafhum hadis, ada waktunya ketika kita berkata Allah angkat jadi doa. Tu kena, sebab tu kena berkata-kata berhati-hati. Ada setengah waktu wallah alam lah, kita tak tahu. Contoh mak dengan ayah lah berkata kepada anak dia bukan setiap masa mak ayah ni cakap semua masin dia, tidak. Tapi ada ketika waktu, apatah lagi martabat seorang mak ayah ni lebih diutamakan lah martabat. Waktu itu bercakap, degil betul, pum dia angkat. Tu yang katakan perkataan tu jadi doa tu. Sebab tu kita dilatih untuk berkata yang baik-baik. Nabi kata, faliyakul khairan aw liyasmut. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka kesimpulan perbahasan kita tadi, meletakkan masa tadi, bila sebut masa dia nak simpulkan, menjaga hak waktu tu dengan kita meletakkan dari fikir dan akal tadi. Dan kita mula melakukan dengan kita berfikir. Memang tuntutan kita kena berfikir. Dia tak ada buat-buat ikut-ikut taklid, tak ada, buat je, tak ada. Apatah lagi dalam dipanggil hak waktu. Tadi hak dalam waktu, ni hak waktu. Hak waktu ni kalau dah berlalu, dia tak datang lagi. Kalau dalam hak waktu dia ada circle, macam tadi Zuhur, besok datang lagi Zuhur, macam tu. Kalau hak waktu, habis. Hak waktu muda, tak muda. Sebab Nabi kata muda sebelum tua. Datang waktu tua, muda tak ada dah. Hak waktu sihat, tengah sihat, sebelum datang sakit. Time sakit, mudah-mudahan Allah bagi balik sihat. Kalau Allah tak bagi balik sihat, waktu sihat kita buat apa? Hak waktu itu. Kata Imam Ibn Atha'illah Skandari rahimahullah ta'ala alaih mengatakan ketika waktu itu, kita sampai pada waktu itu dan kita merenung. Sebab tu surah Al-Ahqaf ayat 16. Al-Ahqaf ayat 16 tak silap saya. Ketika umur 40 tahun. Dua perkara yang nak kena buat, istighfar, bersyukur. Dua je. Istighfar, bersyukur. Melepasi waktu, istighfar. Allah, waktu muda macam mana ya Allah. Ya Rabb. Itulah, bukan lagi meminta ke, macam tak cukup tanah nak benda. Sihat, datang sakit, genung balik sihat. Tu hak waktu. Hak waktu sihat buat apa? Sihat taat, tu saja. Sakit istighfar. Sihat taat, sakit istighfar. Kan sakit dia mikir sakit, apa kena? Tahu ni ada orang dengki kot. Mula orang dengki. Orang dengki satu, mesti ada jin ni. Jin mula, aku pula kena bahal. Padahal kau ni perangai tu. Orang suka nak kaitkan dengan jin. Dan sekali jin mengata, alang-alang kena kait, kita buat overtime dah. Kita kena dengan dia pun betul. Akhir zaman ni, yang tak, orang kata apa, yang tak ada kena-mengena, dia datang mengacau. Kaya sebelum miskin. Kaya yang ni dengan harta. Allah bagi kelapangan harta. Allah bagi kaya masa, luang masa, lapang sebelum sempit. Ini Nabi kata, mafhum hadis dari yang lain, antara yang manusia paling banyak lupa, lapang lah. Waktu lapang dan sihat. Dan yang terakhir, hidup sebelum mati. Itu hak waktu. Hidup, dengan sepanjang hidup ni memang kita kena isi dengan hak atas kehidupan. Apa dia? Itulah utama tadi, la tusyrik billah. Mengesakan Allah, jangan mensyirikkan dan melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Itu hidup. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang pada tahun hadapan. Allah. Lama lagi nak jumpa. Setahun lagi kita akan jumpa jemaah sekalian. Untuk kita habiskan tajuk kita pada bab yang terakhir, tabligh. Yakni tabligh keseimbangan. Wasata, kita akan bincang dalam bab tabligh keseimbangan dalam kehidupan. Qanaah. Ini kita akan sentuh bagaimana nak terjemahkan. Bila dah fatonah tadi, dah jaga, dah cerdik nak nyusun masa, saat lagi dia akan dapat hidup yang stable. Orang nak hidup stable bukan dengan banyak duit,
Orang yang hidup stable, dia pandai urus masa. Masa apa? Masa untuk amalan selepas kematian. Dia hidup, dia akan firm. Dia akan jadi seimbang. Ini kita akan bincang. Tabligh ni walaupun maksudnya menyampaikan, tapi nak menyampaikan itu mesti kena seimbang. Ini firm. Kalau dia tak seimbang, dia tak akan boleh deliver apa yang sepatutnya. Wallahualam, mohon maaf daripada saya ada kekurangan. Saya kata tu kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah syaratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.